Sesi ini berlaku pada hari Khamis 23 Disember 2021 di bilik di Perpustakaan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rakaman dengan Profesor Syed Hussein Ali, seorang tokoh profesor di Universiti Malaya dalam bidang antropologi dan sosiologi. Beliau di antara profesor yang mengasaskan Jabatan Pengajian Sosiologi dan Antropologi Universiti Malaya. Tapi untuk rakaman seterusnya, kami akan pakai ini sebagai menghargai cara kita semasa COVID ni. Ya, sila pakai. Selesai, Profesor? Ya, okey. Okey, ya? Okey. Terima kasihlah kerana dapat peluang untuk kita berbual. Sama-sama. Pengalaman lama, Kayak santai gitu. santai. Boleh. Ya, boleh ya. Jadi Profesor di antara orang yang terawal yang membina ataupun menubuhkan Jabatan Sosiologi dan Antropologi, dan orang yang banyak pengalaman di Universiti Malaya ni. Biasanya. Ya, itulah. Dan juga pengalaman dalam bidang politik, gerakan mahasiswa sebelum tu. Ya. Tapi sebelum tu boleh Prof cerita sikit pengalaman ataupun semasa bersekolah dulu. Keluarga, sekolah Melayu, sekolah Honda. Saya Syed Ali lah. Dan lahir pada 23 September tahun 36. Jadi sekarang ni baru 85 tahun lah umurnya. Alhamdulillah. Lahir di Batu Pahat, Johor. Ibu saya Sharifah Rokiah, dia pernah menjadi guru pelatih. Artinya guru yang melatih guru-guru pelatih untuk jadi guru. Wow. Jadi dan selepas daripada itu, lepas dia tamat di situ, dia dilantik pula sebagai pelawat kepada pesakit-pesakit di hospital, pesakit-pesakit perempuan, untuk mengajar mereka tentang fardu ain dan fardu kifayah lah kan. Ayah saya pula dia kerja sendiri dan akhir sekali. Ayah nama apa? Sorry. Ayahnya Syed Ali ya, Syed Ali bin Hussein. Okay. Dan dia kerja sendiri dan akhir sekali dia buat batu nisan, buat dan jual batu nisan. Dan saya daripada kecil sehingga masuk universiti bantu dia lah buat batu nisan. Jadi expert lah kalau buat batu nisan. Oh. Dan selain dari itu dia mengaji kepada kanak-kanak di sekeliling rumah, adalah 15 orang katanya, dan termasuk saya kan. Dan dia memang sedap mengajinya kan. Dan saya membantu juga dia dalam banyak-banyak hal lah. Untuk saya katakan tadi, termasuk soal buat batu nisan kan. Dan jadi kedua-duanya memang agak mendalam jugalah pengetahuannya tentang agama kan, dan amalannya, dan sedikit sebanyak saya mewarisi yang itu. Alhamdulillah. Saya juga terbaca lah yang Prof ni ada juga pergi ke sekolah agama. Ya. Sebenarnya di Johor kita sekolah Melayu atau Inggeris sebelah pagi, dan sebelah petang sekolah agama. Dan saya sekolah agama dan sekolah agama sehingga tamat apa yang dikatakan kelas khas. Kelas khas ni, lepas kelas khas kita boleh jadi guru agama lah. Tapi ayah saya mengatakan baik sambung dengan pelajaran Inggeris saya lah. Itu yang saya sambung. Habis senior Cambridge, kemudian masuk universiti dan seterusnya. Apa yang masa dulu senior Cambridge tu kira di antara sukatan pelajar yang tinggi juga. Ya. Yang sekolah menengah, sekolah Inggeris tu kira yang istimewa jugalah. Ya. Bagaimana Prof rasa masa itulah keadaan pembelajarannya, suasananya? Ya, senior Cambridge ni kita gelar dulu kelas 9, darjah 9 darjah 9 ya. Lepas 9 tahun di sekolah kan. Dan senior Cambridge ni pasal peperiksaan dibuat
di Cambridge sendiri. Oh, Jadi artinya oh. soalan-soalan dibuat di Cambridge, kita Okey. jawab sini dan dihantar ke Cambridge. Oh. Jadi kadang-kadang sampai 3 bulan mau balik result kita kan. Dan apa ni, memanglah penggunaan bahasa Inggeris lah Ya, ya. sepenuhnya kan Ya. untuk peperiksaan tersebut. Bahkan pelajaran bahasa Inggeris itu bahasa Inggeris lah kan. Yalah. Dan istimewanya ialah bahawa dia dibuat di luar negara di Cambridge dan berarti standard kita adalah standard yang boleh dikatakan serupa dengan standard peperiksaan di England. Itu sebab mudah saya kalau kita nak ajar pelajaran di England waktu itu kan. Dan juga di tempat-tempat lain lah yang Dari segi guru-gurunya, campuran guru Inggeris pada guru-guru ada yang Inggeris, Okey. ada orang tempatan, tapi lebih banyak tempatan daripada yang Inggeris. Biasanya yang Inggeris ni mengajar English dengan literature. Ya. Biasanya. Ya. Yang lain-lain macam matematik ke atau lain itu orang tempatan. Dan Profesor mendapat grade 1. Yang grade 1. Alhamdulillah, itu masa tu dan dapat grade 1 ni kira satu yang luar biasa. Di Batu Pahat tu sehingga grup kami lah, Ya. tak ada orang dapat grade 1, tak Oh, pernah. itu. Ya. Tapi grup kami sampai 5 orang. Wah, 5 orang dan itulah prestasi yang terbaik Ya. pada waktu itu kan. Ya. Dah masuk ke universiti pula, bagaimana? Dah masuk ke Ini lepas CD Cambridge, kita pergi pada apa dikatakan PSC, Post School Certificate. Okey. Post School Certificate, masa itu tak ada higher certificate. Okey. HSC tak ada kan. Okey. Jadi saya pergi PSC di Johor Bahru, English College. Dan di English College selepas 1 tahun setengah, ada peperiksaan masuk ke Universiti Melaya. Tak ada misalnya itu kelayakan tertentu untuk masuk, tapi mesti lulus peperiksaan. Yang dibuat oleh Universiti yang Melaya. dibuat oleh Universiti Melaya. Okey. Jadi siapa yang lulus masuk universiti. Dan kebetulan saya pun lulus kan, dan dapat masuk universiti. Tahun berapa tu? Tahun 56. 56. Masa tu zaman British lah. Zaman British lah. Ini dia punya vice chancellor waktu tu tak ingat nama dia. Dia pernah jadi director di LSE, Oh. London School for Economics. Oh, okey. Kemudian lepas itu baru Oppenheim. Right. Oppenheim kemudian pun dekat Universiti Melaya. Kemudian dia datang di Malaya, kemudian Muazzez ganti. Ya. Semasa di Universiti Melaya di Singapura tu, Ya. Profesor sangat aktif lah dalam Ya. gerakan pelajar sebagainya. Bukan saja di Singapura kan, bahkan bila sampai di sini buat masters pun saya masih aktif lah. Okey. Dan di antara aktiviti yang saya lakukan ialah terutama sekali dalam Persekutuan Bahasa Melayu Okey. dengan gabungan pelajaran Melayu Semenanjung GPMS, dan Kelab Sosialis. Oh, Kelab Sosialis di Universiti Singapura. Di Singapura juga di KL. Oh, ada Kelab Sosialis sini. KL dia sempat kan. Oh. Dan masa di KL ni saya dah bahkan di Singapura lagi pada tahun masa saya buat honors dah mula kegiatan dalam bidang politik dengan Parti Rakyat waktu itu. Okey. Dan saya memang macam by nature suka aktif. Okey. Aktif dan lagi pun macam Persekutuan Bahasa Melayu waktu itu memang kuat desakan untuk menggunakan bahasa Melayu di universiti. Ya. Dan waktu itu Pak Aziz pun dalam jawatan kuasa ini persekutuan itu. Dan kerana kegiatannya untuk mengembangkan bahasa Malaysia di universiti dan pentadbiran dan sebagainya, jadi saya tertarik. Okey. Di kalangan dengan GPMS sudah gabungan pelajar. Masih di sekolah lagi saya telah menjadi anggota di Persatuan Pelajar Batu Pahat. Okey. Jadi dan itu bergabung dengan GPMS. Ya, ya. Jadi bila universiti saya sambung saja kegiatan sehingga menjadi Setiap Sagung dan kemudian jadi timbalan presidennya kan. Dan dengan misalnya itu Kelab Sosialis masih di Kuala Lumpur kan.
ini idea sosialis tu banyak untuk menolong golongan rakyat yang tertindas, yang rendah kan. Dan saya misalnya memang merasakan golongan inilah yang patut dibela kan. Dan dengan itu saya masuk kelab sosialis, kemudian juga telah masuk di Parti Rakyat. Bahkan Parti Rakyat sebelum daripada itu di Singapura lagi dah masuk di Parti Rakyat. Pada masa tu untuk pengetahuan umum jugalah, apa program ataupun pengajian utamalah di kata ijazah pertama dulu, BA Honours tu? Ya, dulu macam lebih kurang sekarang juga, yang pentingnya sejarah, ekonomi pun masuk dalam sastra tadi kan. Geografi kan. Pengajian Melayu dah mula dengan Razak Abbas. Razak Abbas Razak Abbas sebagai ketua dia kan. Dan saya pada tahun pertama saya ambil 4 subjek kan. Ekonomi, pengajian Melayu, sejarah dan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian tahun kedua dan ketiga ekonomi, sejarah dan subsidiary bahasa Arab. Okey. Kemudian tahun honors buat pengajian Melayu. Okey. Kemudian lepas habis honors tu datang sini. Honors masa tu kena buat tesis ke kajian? Tesis honors kena buat tesis. Okay. Ada di coursework sehingga BA ya. Okey. Honors tu hanya tesis. Oh, tesis. Hanya tesis. Apa yang Prof kaji tu? Saya kaji waktu itu tentang asas 50. Oh, penulis. Penulis organisasi dan juga idea-nya. Ya. Masa di sini saya dah tukar subjek, tukar pada rural sociology kan. Jadi tesis saya tentang social stratification in Malaysia. Di Kampung Bagan. Kampung Bagan tu di Malaysia lah. Dan bukan Bagan Penang, Bagan di Johor. Dekat mana? Bandar apa dekat tu? Bagan tu dekat bandar apa? Bagan tu dia dalam Dam Batu ke utara Batu Pahat. Okey. Kampung lah, kampung dan itu saya buat masters. Dan waktu itu saya punya supervisor untuk masters berubah berkali-kali. Mula-mula Rubing. Okey. Kemudian Rubing tak boleh buat tentang itu kan, pasal dia bidang lain sikit. Ganti dengan Swift. Swift. Kemudian Swift pergi buat PhD dia, ganti pula dengan Wharton. Wharton dengan Wharton ekonomis tu? Ekonomi ya. Wharton, Gailness dan Engku Aziz. Okey. Tiga orang supervisor saya. Okey. Masing-masing dengan idea masing-masing. Saya confused. Jadi saya tinggal ketiga-tiga, saya buat tesis saya sendiri, baru saya submit. Itu dah menariknya tu. Dan lulus pula. Yalah, Alhamdulillah. Tu semasa lulus Masters MBA tu, kemudian tahun berapa tu? Lebih kurang lah. Saya lepas saya lulus dalam tahun 72. Yang ni Masters 63 je? 62. 63 masuk jadi waktu itu assistant lecturer. Dan lepas hampir 10 tahun pergi ke London School for Economics untuk buat PhD. Saya masih ingat lagi Prof ada mengajar 2-3 kuliah lah dalam nak kata kebudayaan gitulah. Kebudayaan. Ya, waktu itu pengajian Melayu ada 3 bahagian. Bahagian linguistik, bahagian sastra dan bahagian kebudayaan. Saya dalam bahagian kebudayaan. Dan waktu itu mula-mula Taib Osman jadi ketua aliran tu. Dan bila Taib Osman jadi ketua jabatan, Husin Alatas jadi ketua kebudayaan. Jadi saya mengajar di situ. Dan saya mengajar sebenarnya 3 kos. Kos pertama untuk tahun pertama. Tahun pertama pengenalan masyarakat dan budaya.
Kemudian tahun 2 tentang apa ni masyarakat kampung dan kemiskinan. Okey. Dan tahun 3 asas-asas apa ni teori antropologi dan sosiologi. Okey. Maka yang saudara ikuti yang itu. Ya, berkali itulah. Itulah kami ada peluang untuk dapat ikut itu. Jadi saya kenang jugalah Ya. jasa Prof mengajar kami. Saya betul tu dah lepas sebelum tu dah cua dah mengajar sikit. Ya. Prof ambil alih daripada dia. Jasa Hawk. Dato' Suhab. Alhamdulillah saya sampai hari ini nak beritahu saya berminat bahkan sosiologi antropologi. Bahkan saya punya pun berminat satu aliran lah, ialah sosiologi pendidikan antaranya lah. Ya. Mungkin asas-asas tu dibina pada awal lagi lah. Okey. Di sini. Kemudian Prof jadi bicara, kemudian buat PhD di London School of Economics. Ya, London. Yang dapat PhD 73 ke? PhD di London School for Economics kan. Jadi tesis saya tentang Malay Rural Society and Leadership. Oh. Itu pun bertukar-tukar juga supervisor. Mula-mula Sir Raymond Firth. Oh, Firth yang masyhur tu. Yang masyhur tu kan. Ya. Kemudian dia pencen dia beralih oleh Maurice Friedman. Ya. Maurice Friedman yang Rural Society itu kan. Society, ya. Jadi orang yang hebat lah. Hebat tu, hebat. Ya. Kemudian seorang lagi Louis. Yang ketiga Louis. Okey. Jadi tukar. Penghabisan di bawah Louis yang selesaikan Alhamdulillah. PhD. Okey. Bagaimana Prof di sini tapi buat di London? Saya sebenarnya saya daftar di London. Okey. Masa saya sabbatical leave. Okey, sabbatical. Dan patutnya orang yang berdaftar di London mesti in residence selama setahun. Oh, okey. Jadi Perth tahu saya punya karya dan sebagainya. Jadi dia benarkan tak payah residence. Jadi buat thesis saya, buat research, time research sudah dianggap sebagai residence. Okey. Dan lepas itu tulis thesis dan submit. Okey. Jadi itu yang saya lakukan. Alhamdulillah itu yang Jadi artinya terselamat daripada berhenti di sini untuk ulang alik itu. Sama. Jadi saya terus mengajar di sini, saya terus buat research pada masa yang sama. Ya. Tulis thesis ini. Tapi waktu sebelum submit cuti sabbatical tambah 6 bulan. Okey. Duduk di London untuk tulis. Okey. Dan waktu tulis itu supervisor saya pun tukang ganjat. Pasal apa? 1 minggu 1 chapter. Chapter karena kemudian saya rehat. Dalam bahasa Inggeris atau Melayu? Bahasa Inggeris. Oh. Bahasa Inggeris lah di London. Okey. Lepas tulis rehat 1 minggu. Okey. Rehat 1 minggu, tulis lagi 1 minggu second chapter. Okey. Sampai chapter, supervisor saya Louis mengatakan, Syed Hussein, can you go slower? I can't cope with your speed. Dia nak baca nak betul Dia baca correct kalau dia ada benda yang lain. Ya. Jadi orang macam mana pun habislah dengan dia kan. Alhamdulillah. Pasal dengan Perth banyak bincang tentang outline dan sebagainya. Ya. Dengan Friedman sekejap saja. Okey. Sebab Friedman dia daripada LSE dia telah jadi profesor di Oxford. Oh, okey. Oxford. Bila dia pindah tu ganti Louis ni. Dengan Louis lah lama sikit. Louis ni dia punya speciality Somalia. Oh, Somalia. Di Afrika kan. Tapi selepas dia supervise saya, dia got interested tentang Malaysia kan. Okey. Dan dia pernah datang sini dan saya bawa dia sebagai visiting professor. Okey. Dan in fact dia cukup suka di sini. Ya. Betul, cuma sekali dengan makanan. Ya. Makan banyak Ya, orang. pastikan orang putih suka datang ni. Variety lah. Makanan variety. Kemudian bila dah jadi bila berlakunya penubuhan Jabatan Sosiologi Antropologi? Okey, saya tak ingat tahun ni kan. Dia Mengikut apa catatan ni lebih kurang 73. Lebih kurang gitulah kan. Jadi. Lebih kurang gitu. Ini dia sebenarnya
satu jawatan kuasa telah ditubuhkan kan, apa ni di bawah pengurusi Ibrahim Muazzez Ya. dan jawatan kuasa itu mengkaji apa ni Jabatan Pengkajian Melayu. Okey. Dan dengan kajian itu dipecahkan Jabatan Pengkajian Melayu jadi 3, linguistik, sastra dan budaya. Okey. Kemudian waktu itu saya pergi ke London dan Kahabado. Kahabado ya. Dia jadi ketua aliran budaya dan sosiologi kan, budaya dan masyarakat, dan dia telah berbincang dengan Muazzez dan mereka setuju untuk buka satu program antropologi sosiologi. Program dulu. Lepas program baru boleh buat department. Saya balik daripada London kan, jadi head lah antropologi dan sosiologi kan. Dan seterusnya kita bina lah jabatan itu sebagai satu jabatan yang agak kukuh juga lah. Ya. Kerana ini satu kata perkembangan akademik di sastra tu yang menjadikan yang penting. Dia menjadi salah satu bidang yang melengkapkan sastra dan social science. Di antara yang profesor buat kajian dalam masa tu apa bidang-bidang, apa subjeknya lah? Banyak saya dengan student. Banyak saya buat bersama student lah. Saya supervise student. Saya student dan satu programnya ialah tentang kemiskinan. Okey. Jadi pada tahun itu tiap-tiap student kaji kemiskinan di tiap-tiap kawasan dia letak. Alright. Kemudian saya buat tentang hubungan etnik. Hubungan etnik. Kan? Kemudian tapi hubungan etnik pasal complicated sikit. Saya buat pada peringkat MA, Masters, dan salah seorang yang buat MA ni ialah Sanusi Osman. Sanusi Osman daripada UKM tu. Dan dia buat ethnic relations in Negeri Sembilan. Okey. Sembilan. Kemudian adalah 2-3 perkara lagi kan yang tentang leadership. Leadership tu jadi saya dapatkan student tu kan saya untuk tulis tesis dia orang, untuk honors tesis, tetapi untuk dapatkan bahan bagi saya punya tesis. Membantu lah tu. Jadi dia macam research assistant sekarang. Jadi itu sebab saya cepat dapat bahan dan cepat dapat tulis tu. Ya. Itu pengalaman dulu pun ada tu, master dulu pun. Iyalah. Jadi dari segi itu apalah. Dan yang banyak sekali tentang research ni ialah tentang yang dilakukan oleh masters tesis kan. Pasal saya ramai punya supervisi kan masters dan macam-macam bidang lah. Orang macam Fauzi, Rukiah Talib. Mereka ni jadi profesor kemudian. Orang semua akhirnya jadi profesor. Azizah Kasim. Semua tu buat tangan ataupun hasil pelajar. Alhamdulillah, satu bidang yang sangat luas memang. Tapi yang orang-orang yang profesor supervise dan bantu semua dah jadi kata bidang masing-masing lah. Bicara kemudian profesor yang kemudian masing-masing yang bidang macam mengatakan Sanusi tentang ethnic relations, Fauzi tentang entrepreneurship. Entrepreneurship. Kemudian Rukiah tentang women. Jadi begitu dengan Azizah dan sebagainya. Jadi masing-masing develop their own bidang. Kemudian Profesor masa tu juga menulis banyak buku dalam bidang ni lah. Di antaranya boleh sebut apa-apa bukunya ni. Buku-buku tu datang kemudian lah kan. Ada masa saya jadi pensyarah. Dan ada juga selepas saya berhenti. Masa saya pensyarah tu ialah
saya sempat publish seperti social certification dalam jam beras kan, dari buku. Dan kemudian ada buku lain lah tentang ethnic relations lah, tentang apa ni keadaan apa ni masyarakat di Johor kan, tapi itu tak panjang kan. Dan apa ni dan saya tulis apa ni draft awal tentang kedudukan raja-raja Melayu. Dan lepas saya tamat sebagai pensyarah, saya cuba diri dalam politik. Ya, itulah. Dalam politik aktif lah kan. Jadi selepas apa ni 7 tahun jadi timbalan Presiden Keadilan kan, saya kata saya nak tinggalkan politik sekejap, nak tumpu penulisan kan. Jadi bila saya berhenti, boleh katakan tiap-tiap tahun saya keluarkan satu buku. Yang pertama sekali ialah perjuangan politik saya Ali kan. Kemudian tentang ethnic relations, kemudian dimodify raja-raja Melayu. Jadi dan itulah. Jadi selama 6-7 tahun, setiap tahun satu buku. Itulah yang prolifiknya tu. Banyak saya ada di antaranya saya baca jugalah apa yang Prof bagi pada saya tu. Itu satu hal yang menarik, tapi dia merangkumi political angle ataupun political and sociological lah. Ya, betul. Dan ni balik sikit lah masa aktif dalam politik pula. Masa awal-awal dulu, masa masuk PKR ke PKM? Sorry, PKM. Saya tak PKM Parti Komunis. Sorry. Saya PRM, sorry, PRM, Parti Rakyat Malaysia. Ya, Parti Rakyat Malaysia saya sebenarnya daripada masuk di Universiti Singapura. Saya dah jadi anggota. Pasal apa? Satu ketika lah ada saya dengan Abdullah Majid. Datang ke KL, kemudian pergi ke pejabat Parti Rakyat yang masa itu di Kampung Baru. Setiausaha Parti Rakyat waktu itu adik pada Wahab Majid. Jadi Wahab Majid duduk dekat situ. Kita pergi ke rumah Wahab Majid. Kebetulan di situ ada Bustamam. Dan dia datang Bustamam, ini Dr. Burhanuddin dan Ishaq tokoh besar tu. Dan Ishaq Muhammad. Itu 3. Jadi masuk 3 tu kita berbincang hanya dalam 1 jam. Dan apa yang tersemat dalam otak saya ialah mereka, saya tak tahu siapa, tapi 3 tu sambung nyambung cakap, dia kata you sekarang tengah student ni punya peranan yang penting dalam masyarakat. Dan kami harap saudara akan berjuang untuk kemerdekaan yang sejati, yang penuh. Masa itu kita dah merdeka lah. Tahun 58 kan. Tahun 58 saya jumpa dia orang. 57 kita dah merdeka. Dan dia kata sekarang ni dia kata merdeka belum penuh lagi. Kita nakkan merdeka penuh. Dan satu lagi, kita mengharapkan saudara akan berjuang untuk kebajikan rakyat susah, rakyat marhin. Itu yang tersemat kan. Dan lepas itu saya balik ke Singapura, saya jadi anggota Parti Rakyat. Dan bila saya buat masters, saya dah jadi anggota Jabatan Kuasa Parti Rakyat. Jadi pula Setiausaha Agung masa tengah jadi pensyarah. Kemudian jadi timbalan presiden kan, masa Kasim jadi presiden kan. Jadi berarti masa pensyarah itulah saya aktif dalam Parti Rakyat sebagai salah seorang pemimpin. Pemimpin tinggi. Itu yang masa tu ada dalam saya baca, kemudian Profesor jadi presidennya. Siapa? Profesor jadi presiden Parti Rakyat. Saya timbalan presiden lah. Timbalan presiden. Setiausaha Agung nama timbalan presiden. Ada masalah dari segi jadi pensyarah, di samping itu jadi aktif politik? Saya tak merasakan masalah sama sekali. Dari segi undang-undang pada waktu itu tak ada undang-undang yang menyekat. Tak ada undang-undang.
Jadi itu satu. Dan keduanya, tak ada misalnya paksaan bahawa kita bila bekerja di universiti mesti office hours sepenuhnya mesti ada pejabat. okay. Kita boleh datang waktu isyarah kan, dan kita boleh keluar itu. Jadi selalunya saya datang waktu isyarah dan saya pastikan saya bersedia untuk isyarah, dan saya rasa kebanyakan student saya tahu. Dan saya tak datang misalnya cakap menceceh-ceceh kan, tapi ada benda yang Jadi itu tugas-tugas akademik tu saya jalankan semuanya. Dan waktu tak ada syarahan, tak ada supervision dan sebagainya, saya pergi pejabat parti. Dan di situ ada full time person kan. Jadi buat kerja di situ lah. Dan saya dapat sesuaikan. Tapi kalau sekarang ni lebih susah sikit. Memang itulah. Sebab ada peraturan. Itulah OKU tu, AUKU tu kan? Ya. 72 ke OKU tu? Ya, lebih kurang gitu. Ya. Itu sebab apa kemudiannya yang Prof jadi presiden tu saya. Presiden tahun 90 kan? Presiden Staff ni. Bukan. Parti Rakyat. Tak, saya tak pernah jadi presiden Parti Rakyat. Saya jadi timbalan presiden. Timbalan presiden. Okey. Setiausaha Agung timbalan presiden. Kemudian bergabung dengan Keadilan Nasional masa itu. Dan bila bergabung Parti Rakyat dengan Keadilan Nasional. 2003 masa itu dengan Anwar. Jadi Keadilan Rakyat. Bila Keadilan Rakyat, Wan Azizzah jadi presiden, saya jadi timbalan presiden. Lepas itu Anwar di dalam jail lah. Itu kira satu perkembangan politik negara yang sangat penting. Penubuhan PKR kemudian jadi satu aliran. Tapi ramai jugalah anggota Parti Rakyat tak betul setuju. Dianggap keadilan ni tak cukup kiri. Tak cukup kiri. Tak cukup sosialis. Tapi yang pentingnya keadilan Parti Rakyat dia ada sejarah yang lama. Ditubuh pada tahun 55. Betul. 55 dan sudah tested lah kan. Telah diuji kan dalam perjuangan, dan golongannya kecil tapi ideological. Sebaliknya keadilan ramai, sokongan ramai, terutama sekali golongan muda. Muda kan, dan dia rapat dengan rakyat ramai kan. Jadi ada gabungan di antara yang tested yang sikit ni dengan yang ramai, yang popular di kalangan rakyat ni. Yang kedua-dua kekuatan ni dapat kita gabungkan. Itulah. Itu yang menarik dari segi nak kata recent history lah. Yang terbaru. Tapi sebelum tu juga pengalaman profesor yang menyebabkan profesor ditahan. Ditahan. Saya agak mau jelas, membaca pun tak tahu apa berlaku, kenapa ditahan di ISA di Kemunting. Waktu itu saya bisyarah lah kan. Bisyarah, dan waktu itu juga student banyak menentang kerajaan. Masa Anwar Ibrahim dan sebagainya, Syed Hamid kan. Dan kebetulan berlaku peristiwa baling. Peristiwa baling di mana orang dianggap ini kelaparan, dan mereka tunjuk perasaan dia baling. Dekat 20,000 orang. Jadi tunjuk perasaan itu disambut oleh student di sini. Student pula demo, dan staff pula. Waktu itu saya setiausaha staff union, academic staff union, dan Tuku Syamsul jadi presiden. Jadi kita mobilize staff untuk sokong. So staff kita dengan pelajar kita sokong demonstrasi itu. Kemudian ada selain daripada itu tunjuk perasaan dan sebagainya, ada perhimpunan di Dewan Chancellor. Dewan Chancellor tu saya berucap, saya Gurdial Singh,
apa ni Lim Mahui Ya. dan apa ni Tok Syamsul. Okey. Mereka berucap agak agak lunak. Okey. Tapi saya all out apa ni tentang kerajaan. Jadi malam tu student berdemo secara besar-besaran. Kemudian apa ni Tun Razak berucap dalam radio, dia kata dia tak boleh terima tindakan pelajar-pelajar dan pesyarat, dan kita akan mengambil tindakan keras. Okey. Saya bercakap dengan isteri saya lah. Ya. Ini nampaknya dia nak tahan orang ni. Yang betul pun pukul 2 pagi dia orang datang Tahun tangkap 2 pagi saya. dia tahun berapa? Saya catat dulu tahun berapa? Tahun apa ni 76 kalau salah kan. Ya 76 ya. 76. Jadi apa ni Mengikut sini 74. saya 75 sebenarnya. Oh, ke 75. 75 penghujung lah Disember. Ya, Disember. Jadi saya ditahan 2 bulan di sini. Ya. Kemudian tahun 76 Ya. dibawa ke Kemunting. Okey. Kemunting kan. Jadi apa ni itulah bila ditangkap saya masuk lock up di Jalan Bandar. Okey. Kira 2 minggu. 2 minggu. Kemudian tambah sebulan lagi di lock up situ juga. Lock up. Kemudian terima order of detention, perintah tahanan, bawa ke Kemunting. Okey. Jadi Kemunting hampir 6 tahun lah. Oh, hampir 6 tahun eh. 6 tahun. Saya ingat nanti cerita ni kita berhenti dulu sekejap, nanti nak sambung sikit lagi. Boleh. Ya, kita berhenti sekejap dulu. Boleh. Ya. Nak minum ke? Ya, silakan kita minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung temu ramah dengan Profesor Syed Hussein Ali, Profesor Antropologi dan Sosiologi di Universiti Melaya dulu. Beliau pernah jadi Ketua Jabatan Pengajian Sosiologi dan Antropologi. Kita sambung ceritanya mengenai tahanannya di Kemunting sebagai tahanan ISA. Ya. Iaitu mengikut catatan saya pada 6 Disember 1974 ke 25 75 dia mula dengan 75. 74. Mula 75 lah, kemudian akhirnya tu 25 September 1980. Ya. 6 tahun semuanya. Ya. Jadi boleh Prof cerita sikit masa ditahan di Kemunting tu apa Profesor buat? Okey. Baik, apa yang saya buat? Saya mula ketahan saya kata tadi. Okey. Saya ditahan pada 2 pagi ya. 2 pagi. 2 pagi. Masa itu anak saya yang pertama umur 2 tahun setengah. Itu saya Ali. 2 tahun Ali. 2 tahun setengah. Kemudian adik dia umur dalam 8 bulan lah. Jadi masa dia datang apa ni, polis datang tangkap saya kan. Dia tendang pintu lah, suruh buka kan. Tendang pintu rumah. Tak, pintu pagar. Suruh buka kan. Kita orang buka lah. Buka, dia masuk rumah dengan kasut tak buka kan. Dia pergi ke bilik semua. Dia tengok anak saya yang kecil tu sedang tidur kan. Tapi isteri saya dah mendong anak yang 2 tahun setengah tu kan. Dia dah jaga kan. Masa saya pergi tu dia lambai lah. Dia tak tahu apa benda kan, dia lambai dia ingat saya pergi tu. Kemudian ditahan di lock up apa ni Jalan Bandar. Dalam lock up tu agak teruk lah sikit kan. Biliknya kecil, tidur atas simen. Tak ada bantal, tak ada ni. Tidur atas simen saja? Simen lah. Dia simen tu tinggi sikit. Ya, tinggi sikit kan. Dan apa dia tak ada bantal. Ada ni apa kain selimut. Kain selimut bukan busuk lagi. Jadi saya tak gunakan. Dan ada pakaian lokap lah. Pakaian lokap macam pakaian apa ni Cina petani zaman dulu lah kan. Seluar longgar, baju biru, seluar biru kan. Dan masa di situ dia orang tiap-tiap hari soal.
Oh. Soal mula-mula seminggu, kemudian tak sambung lagi sebulan kan. Cara dia soal tu macam mana? Soal apa ni, masa itu soalan quite decent lah kan. Sebab dia orang anggap saya akan dibebaskan lepas itu kan. Jadi dia orang tak pukul tak apa kan. Jadi apa ni, soal tanya apa kegiatan saya dan apa pandangan politik saya dan macam-macam lagi lah yang berkaitan dengan kegiatan universiti dan kegiatan dalam parti. Semua saya ditanya. Dan apa pandangan saya tentang ideologi sosialis dan kapitalis dan sebagainya lah. Semua ditanya. Sebab dia nak ukur saya punya pemikiran lah, pemikiran politik. Adakah dia ni seorang sosialis tulen ke ataupun seorang komunis. Sebab dia tuduh saya komunis kan. Tapi dia tak ada bukti kan. Jadi kemudian lepas 2 bulan sampai order of detention. Order of detention pergi penting. Pergi penting apa ni, dapat duduk ramai-ramai lah. Mula-mula tu dia ada dormitory. Dormitory dia ada besar ni. Dormitory. Ada besar ni katnya. Kemudian ada katil besar-besar. Dan ada mula-mula kita duduk 20 orang lah. Dan satu kotak, satu bilik. Kawasan tu. Dia ada 7 kawasan. Satu kawasan, satu dormitory lah. Dan dalam dormitory tu apa ni, boleh membaca dan boleh menulis kan. Jadi isteri saya Sabariah kan, dia datang dengan kereta saya, dia bawa satu kereta buku-buku dan bahan tulisan dengan typewriter dan sebagainya. Jadi masa saya daripada Lokap pergi ke Penting, dia asingkan saya seorang diri dalam sel. Apa ni, tapi dalam sel tu boleh menaik, boleh menulis dan sebagainya. Jadi dalam apa ni, sel tu, masa dalam sel tu saya menulis apa ni, menulis sebenarnya. Kemudian apa ni, dalam dah pindah pada dormitory tu, saya sambung lah menulis, membaca, menterjemah. Saya terjemah mula-mula buku saya. Kemudian ada juga bahan lain yang saya terjemah. Selepas itu tak berapa lama dalam Penting kan, Kasim Samad Ismail Abdullah Kasim ni, Kasim Ahmad ni. Kasim Ahmad lah. Kasim Ahmad, Samad Ismail. Samad Ismail dan Abdullah Majid. Masa itu Abdullah Majid Timbalan Menteri. Timbalan Menteri pun masuk situ. Jadi tiga-tiga ni kena tangkap. Dituduh komunis. Gitu. Komunis, kan? Tak ada ni lah, tak ada bukti. Tuduh je untuk tangkap, untuk bolehkan apa ni, tahanan OSA. Sama macam sekarang, tangkap ekstremis Islam. Kena tahan kan? Tak komunis ni, ekstremis Islam. Jadi bila dia orang kena tangkap, saya pun dan dia orang ditahan di satu tempat yang tak diketahui di mana lah, di Kuala Lumpur ni. Dia orang letak situ dan saya pun dibawa sama. Kononnya saya bersyubhat dengan dia orang, nak jatuhkan kerajaan. Golongan komunis nak jatuhkan kerajaan. Jadi lucu lah kan. Dan apa ni, saya ditahan di sini 6 bulan lebih ke 8 bulan dalam bilik gelap. Bilik gelap kan, sekejap terang, ada lampu satu je, tak ada tingkap kan? Tak ada tingkap, cuma ada lubang kecil ke atas tu, ada lampu pasang, padam, tak kira masa. Jadi kita tak tahu bila malam bila siang. Jadi macam mana Profesor boleh tidur situ, dan waktu tidur bila nak tidur, kadang-kadang tidur saja. Ada dalam tempat itu ada 3 perkara yang saya lakukan. Satu, saya lompat-lompat, exercise. Sebab nak jalan tak luas, lompat. Jadi satu hari dia bawa nasi, ada gambar Ghazali Syafi'i tu. Jadi tiap hari saya lompat atas gambar tu. Ghazali Syafi'i masa itu ialah Menteri Dalam Negeri. Dia yang tahan saya. Dia yang tahan. Jadi setiap hari saya lompat.
Yang kedua ialah apa ni saya apa ni saya banyak hafal Quran kan. Okey. Dan macam saya kata tadi, saya belajar daripada bapa saya. Okey. Bapa saya ni dia memang apalah pandai baca Quran dan sedap lagu dia kan, ranum dia kan. Dan bila saya ingat baca Quran lah, ikut ingatan saya. Okey. Dan perkara ketiga yang saya buat ialah apa ni memikirkan apa buku yang saya nak tulis. Dah karang dah dalam kepala. Boleh. Jadi buku yang saya nak tulis ialah tentang apa ni apa itu apa? Wah, ya, satu buku kan. Jadi buku tu saya fikir tiap-tiap hari apa chapter pertama, apa chapter kedua, apa chapter ketiga sampai akhir. Okey. Saya ulang sehingga saya tahu apa yang saya nak tulis tiap-tiap muka. Betul. Tiap-tiap muka dah saya tahu kan. Ya. Jadi lepas 8 bulan tu saya dibawa balik ke Butin. Okey. Sebelum masuk ke dormitory, dia orang letak saya dalam sel perasingan Okey. selama 2 bulan. Dalam 2 bulan tu saya katakan tadi, isteri saya bawa satu kereta bahan-bahan kan. Jadi saya type apa yang saya ingat dalam kepala buku tu. Buku masalah orang Melayu. Masalah orang Melayu. Masalah orang Melayu. Masalah dan masa depan orang Melayu. Okey, ya. Ada buku tu terbitkan ke? Ada. Type dalam 2 minggu saya habis satu buku. Alhamdulillah. Sebab dah tahu. Ya. Chapter 1 apa, chapter 2 apa. Ya. Habis itu dia orang pindahkan saya masuk dormitory. Masuk dormitory itu pasal ramai mula-mula lah. Tapi bila saya dah balik, Anwar, Kamal Zaman dan sebagainya. Anwar Ibrahim ya? Anwar Ibrahim. Kamal Zaman Yaakob kan. Ya. Abang pada menteri sekarang kan. Ya. Dia orang dah pindah ke tempat lain. Okey. Jadi saya tinggal beberapa orang, 4-5 orang. Okey. 4-5 orang kan. 4-5 orang dengan kawan-kawan Chinese Language Society. Okey. Jadi saya seorang yang Melayu kan. Jadi di situ saya sambunglah kegiatan biasa, menulis, membaca, main pingpong. Okey. Main pingpong, main badminton kan. Ada peluang, ada boleh Ada. Masa lepas tu dah ada lah. Kalau di Kebunting dia ada kan. Dan tengok TV. Tengok TV kan. Baca surat khabar. Surat khabar boleh. Ada apa dia. Jadi tak rasa terikat sangat lah. Ya. Ada peluang untuk membaca tu, menulis tu. Peluang untuk baca, menulis dan apa tu memang ada kan. Jadi bila dah dekat-dekat masa tu 5 tahun lebih, satu hari saya main pingpong, entah macam mana terjatuh. Pakai main pingpong dengan kain dia, tersangkut kain, jatuh atas lutut. Itu atas lutut tu crack. Lutut crack, masuk hospital lah. Kena apa lah, kena simen lah dekat sebulan dekatnya. Dan apa ni waktu tengah jatuh tu kan dan dah simen tu, pada waktu itu datang perintah bebaskan saya. Siapa? Datang perintah daripada kerajaan. Dari kerajaan untuk bebaskan saya. Tapi bebas dengan syarat. Dengan syarat tak ambil peranan dalam politik, tak ada peranan dalam kesatuan sekerja dan sebagainya lah. Jadi saya tak terima syarat. Tak terima syarat tu. Ni setelah 2 tahun, 3 tahun dalam tu dia bagi syarat ni. Itu beri tapi lepas dari itu dia bebaskan saya. Okey. Tapi dia impose syarat. Jadi awak terima ke tidak kan? Kami impose. Okey. Tapi saya langgar itu. Okey. Bila saya dah bebas, saya langgar. Saya tak boleh misalnya tinggal Kuala Jaya. Saya pergi Johor. Okey. Tapi saya pergi Johor sebenarnya apa ni? Saya dah minta kebenaran universiti, dah minta kebenaran apa ni polis untuk supervise student. Okey. Di Johor.
Bila sampai Johor, polis Johor tak tahu saya ada kebenaran. Okey. Tangkap saya. Oh, tangkap lagi. Tangkap lagi kan. Dan melanggar syarat. Tapi kemudian dia dapat tahu pula dan saya ada kebenaran polis Kepulauan Universiti. Jadi bebasan semula kan. Jadi selama 6 tahun tu okey lah, you miss your wife, you miss your children kan. Ya, Dia ya, kecil betul. kan. Kadang-kadang dia datang sebulan sekali ataupun minggu sekali kan. Dan isteri saya apa ni bila dia datang, dia bawa makanan bukan saya untuk saya, tapi untuk satu kawasan dormitory tu. satu apa ni kawasan tu lah. Dan apa ni, satu kali dia beli apa ni durian satu lori untuk bagi semua 140 orang tahanan di situ dan untuk apa ni warden di situ. Ya. Jadi kita bagi-bagi lah. Oh. Dan sebelum itu saya tak pernah makan durian. Tak suka makan durian. Bila dapat ni satu lori ni dan banyak di kawasan saya, tengok kawan-kawan pemain dia makan. Ya, suka lah. Jadi saya pun makan juga. Waktu itulah saya mula develop suka makan durian. Masa dalam tahanan. Jadi banyak menulis, buku-buku saya banyak keluar masa tahanan dan banyak makan durian. Okey. Dia pandai makan durian. Kerja sebelum tu tak pandai makan durian. Masa orang nak melawat tu, misalnya kalau kawan lain daripada isteri, dia boleh melawat, ada orang lain melawat. Kawan tak boleh melawat, melainkan ada ada kebenaran. Okey. Yang boleh melawat keluarga rapat, Okey. lawyer. Oh. Lawyer kita tentukan lawyernya kan. Dan apa ni student yang saya supervise. Okey. Student yang saya supervise apa ni mula-mula dia tak dibenarkan. Okay. Tapi Syamsul Amri, Ya. Okay. dia punya bapa saudara jadi timbalan superintendent di Bunting lah. Okey. Jadi dia minta kebenaran daripada bapa saudaranya, dia dibenarkan. Okey. Bila dia dibenarkan, yang lain Fauzi, Rokiah dan sebagainya Boleh datang lah. boleh datang semua kan. Dan bila dia datang supervision, kadang-kadang 1 jam kan, 2 jam, Ya, 1 jam kan. tentu lah. Jadi isteri saya pun kecil hati lah. Tentu lah. Dengan orang lain boleh 2 jam, dengan aku cuma 15 minit atau setengah jam aja kan dia makan. Anak-anak kecil saya pun mula-mula tak pernah pegang. Dah kemudian tu baru boleh dukung kan. Yang ni yang kata 15 minit dihadkan oleh orang ke macam mana? Oleh orang banyak penjaga kepenting ke macam mana? Yang mana yang tak boleh datang? Yang kata boleh 15 minit, orang lain boleh sejam. Itu memang peraturan dia. Peraturan dia. Peraturan dia setengah jam. Okey. Setengah jam. Tapi kalau misalnya katakan kita break the rule lah kan, Okey. ada yang berhentikan 15 minit atau sebagainya. Apa kesan daripada saya dah baca yang dalam buku lah yang Profesor tulis tentang pengalaman dalam Dua wajah. dua wajah tu. Boleh apa arti dua wajah tu? Wajah apa yang dua? Dua wajah ni saya punya itu investigator. Polis yang saya kan. Dia ni pakai dua wajah. Selalunya datang 2 orang. Satu orang akan mati hamun secara keras lah kan. Satu lagi cakap lembut, sopan kan. Jadi kalau kita misalnya dia mengharapkan kita disappointed lah dengan yang kasar ni, kita akan pergi pada yang halus ni untuk mencurahkan hati kita. Okey. Tapi saya tak peduli. Bagi saya, awak kasar ke, awak halus, awak polis. Awak yang tangkap saya sini kan. Jadi saya tak peduli. Jadi itu yang saya sebutkan dua wajah tu. Wajah paling lembut dan wajah keras kan. Buku tu memang diterbitkan lepas yang Profesor keluar lah, dia tulis. Saya tulis draft ya. Masa dalam tahanan. Dalam tahanan. Bila saya keluar,
saya nak terbitkan. Ya. Tapi ada pihak nasihat jangan terbitkan. Pasal takut marah tu Razali Syari. Oh, iyalah, ya. Kan? Dia lepas 10 tahun agaknya. Bila anak saya dah besar sikit kan. So dia orang selalu tanya apa pasal abah kena tahan. Ya, orang nak tahu dulu. Nak tahu. Jadi dia kata okeylah. Sekarang aku nak tulis buku tu, nak cetak, biar dia baca. Ya. Biar orang lain baca. Dia lepas 10 tahun cetak lah. Oh, ya. Cetak bukan main laku pun. Oh, iyalah. Bukan main laku. Kereta Volvo yang saya beli tu, Ya. itu dengan duit royalty tu. Oh, alhamdulillah. Tapi tak pernah buku-buku lain kurang lah. Yalah. Ya. Itu yang saya pun terbaca jugalah, tapi dah lupa dah. Masa tu Prof bagi saya satu salinan masa salah satu. Saya juga tanya-tanya je lah tentang apa yang. Kemudian bila dah keluar daripada tahanan tu, Profesor balik ke Industri Malaya. Ya. Sebagai apa? Ini saya dah jadi associate professor di Madya. Okey. Di Madya kan. Jadi balik jadi profesor Madya lah. Okey. Di Jabatan Antropologi Sosiologi. Kemudian ada bahagian human development dalam IPT. Yes, IPT. Institut Pengajian Tinggi. Pengajian Tinggi ya. Ya. Jadi saya diangkat sebagai profesor di IPT. Okey. Untuk 3 tahun kontrak kan. Okey. Saya pergi sana. Kemudian Jabatan Antropologi Sosiologi memerlukan seorang profesor. Right. Jadi saya minta. Okey. Saya minta dapat di Okey. situ kan. Dapat di situ dan teruslah sebagai profesor ya. sampai habis lah. Dah habis. Sampai saya ingat, tak silap saya, ni sebagai rekod je lah. Betul. Sampai sehingga 1990. Betul. Ya? Betul. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi semasa Profesor jadi Profesor, masa tu jadi Profesor lah, apa yang Profesor tumpukan? Dari segi apa? Pemikiran ke, penulisan ke, research ke? Ini penumpuan utama sebagai profesor waktu itu mengajar lah. Okey. Mengajar kan. Tapi mengajar terutama sekali tahun pertama. Memang saya ambil lah Ya. tahun pertama kan. Biasanya tradisinya profesor lah mengajar tahun pertama kan. Ya. Dan tahun 3. Ya. Tahun 3 waktu tu pemeriksaan lah pada masa tak ada honors kan. Itu yang pertama. Keduanya saya banyakkan pengendalian PhD, MA dan PhD, solution lah kan. Ya. Dan ramai yang saya buat. Ketiganya supervise research untuk student Ya. dan supervise di thesis dan sebagainya. Bukan saja untuk masters PhD tapi juga untuk degree lah. Oh, degree ya. Ya. Tapi yang satu lagi aspek, itu aspek akademik, pengajaran, pendidikan. Satu lagi aspek nak dianggap sebagai pentadbiran ke gitulah. Pentadbiran tak banyak sangat saya buat kan. Ini cuma dalam department ni lah. Ya, tapi Profesor jadi ahli sanad. Saya ahli. Ya, ahli sanad. Masa tu ketua jabatan semua ahli sanad. Ya, Profesor pun jadi ahli sanad. Ya. Kemudian Profesor dilantik ataupun voted ataupun diundi untuk jadi wakil sanad. Ya, dalam kaunsil. Dan dalam kaunsil. Ya. Itu satu yang anggap satu pengiktirafan juga ahli sanad terhadap itu. Sebenarnya masa sanad saya aktif lah, katakan bagi pandangan dan sebagainya. Dan kadang-kadang Muazzez pun tak senang. Ya. Dan dia mengadu lah. Okey. Mengadu pada siapa? Dia mengadu, dia selalu dia rapat dengan Saiful Rahman. Okey. Dia kata Saiful Rahman, Syed Hussein always criticizes me. dan itu sebab dia tak tahu suka saya lah. Okey. Suka dia. Dan waktu saya bagi dia buku ni Dua wajah. memoir tu kan, memoir.
bagi dia it was very happy. Oh, Tapi saya tak bagi tahu dia apa isinya. okay. Tapi dalam tu ada kritikan saya tentang apa dia buat Okay. semasa kat universiti lah kan. Ya, itu biasa. Ha. Jadi apa, lepas itu dia tak ada sebut-sebut lagi kan. Dia baca lah. Dia kata dia nak baca kan. Dan saya rasa dia baca. Dia rajin baca. Dia memang Dia macam. baca. Tapi Profesor anggap zaman tu akan zaman nak kata pandangan Profesor lah dari segi pentadbiran suasana universiti tu macam mana? Bebas ke? Kontrol ke? Saya rasa apa ni, whatever may be said kan, okay kan. Upasis administrator yang bagus, yang fair, dan dia menghormati kebebasan universiti. Bebas. Saya rasa jadi arti bagi dia otonomi itu patut ada lah. Okey. Patut ada. Walaupun mesti ada sekatan-sekatan supaya tidak melampau lah. Okey. Jadi dari segi itu saya rasa apa ni tak ada masalah sangat lah kan. Tapi yang saya kecewa ialah bila saya ditahan dengan Tengku Syamsul, dengan Kurdil Singh dan Mahwi kan, dia dengan Mahathir apa ni sama-sama apa ni memperkenalkan AUKU. Oh, tahun 72 ke? Akta Universiti dan itu tahun 70 lah. 70. Dalam 1970 kan. Lepas Mei tadi. Jadi AUKU tu di apa di bukan 75 lah. 75. Jadi AUKU tu sebenarnya adalah itu hasil daripada Uqazis kerjasama dengan Mahathir. Oh, okey. Dari masa tu baru jadi Menteri Pendidikan, Pelajaran. Mahathir baru jadi Menteri Pendidikan kan. Dan Mahathir memang apa lah, memang tak suka lah student terlalu aktif Okey, gitu kan. Dan waktu itu pun apa ni, Uqazis pun dah merasakan student dah keterlaluan kan. Ya. Macam take over universiti dan sebagainya. Ya. Jadi dia pun apa ni takkan kekatan lah kan. Jadi masa itu saya kurang senang lah. Okey. Kan? Dan apa ni dan dia tahu saya kurang senang sebab dia tak pernah pun melawat saya masa saya tahanan. Oh. Orang luar datang daripada Australia ke, daripada England ke kan, yang saya kenal lah. Ya. Profesor dia singgah. Dia datang ke itu ke Taiping dan apa ni jumpa saya. Ya. Tapi Uqazis walaupun dia ada hal di Taiping dan saya tahu dia ada di Taiping, dia tak datang melawat. Okey. Satu maknanya dia bimbang. Okey. Sama ada boleh ke tidak melawat. Itu satu ya. Itu satu kan. I give him apa ni Benefit of doubt. betul lah. Dan keduanya dia tak tahu macam mana sambutan saya. Dia tak ada nanti kalau saya pada ramai saya kritik dia, which I won't do lah kan. Jadi dia tak ada risk lah. So dia tahu saya marah nanti lah kan. So otherwise he's okay lah. Sebagai Vice Chancellor, I think dia ikut. Ya. Saya ingat lagi masa tu ni oleh kerana kita bersama lah. Di antara tugas Profesor adalah seorang daripada ahli kaunsil, ahli sana kali kaunsil dalam kenaikan pangkat. Yang apa, dan saya selalu hormat Profesor sebab Profesor nak tengok detail ataupun tiap-tiap calon yang datang untuk dapat jadi terbuluga untuk naik jadi associate professor dan sebagainya, teliti lah. Dan very fair, itu yang saya perhatikan lah masa tu. Apa komen tu? Sebenarnya apa ni saya anggota Senate yang agak aktif. Kemudian dua orang dilantik dipilih oleh Senate untuk pergi jadi kaunselor. Betul. Jadi anggota Majlis Universiti. Saya dengan Tengku Syamsul. Tengku Syamsul. Dan we were active in council. Kemudian ada lembaga pemilih naik pangkat. Betul. Naik pangkat. Dan saya dipilih sebagai mewakili Senate. Okey. Dan kemudian chairman dia Uqazis. Kemudian ada seorang daripada council. Dan ada seorang daripada alumni. Betul. 4 orang.
Biasanya jawatan ni lah yang interview, Ya. naik pangkat profesor ke, Ya. dipersyarahkan, tapi selalunya untuk profesor lah. Ya. Dan memang selalunya saya memang pastikan ada maklumat yang jelas Okey. yang menunjukkan seseorang tu deserve Ya. untuk naik pangkat atau tidak kan. Ya. Dan saya tahu juga banyak orang yang dia puas hati lah dengan jawatan kuasa tu. Ya. Ya. Dan jawatan kuasa tu ada kuasa pun dia tak boleh pilih siapa yang dia suka. Betul. Sebab jawatan kuasa tu agak powerful lah. Ya, betul. So okey lah. Tapi kadang-kadang ada juga tersilap. Saya rasa ada satu tersilap bila dia orang naikkan pangkat Fatimah apa ni? Adik apa tu? Dia seorang profesor di antropologi. Oh, ya. Fatimah Daud. Ya, Fatimah Daud. Itu bila ayat kita fikir kemudian kan, sebabnya dia orang pilih dia kerana dia punya list of publication quite impressive. Ya. Dia angkat kan. But I don't think he was a good teacher. Oh, He was a good teacher. itulah dulu saya rasa antara kriteria untuk jadi profesor ni, dia selain daripada publication, penerbitan, dia juga ditimbang tentang pengajaran dan pentadbiran juga. Satu sumbangan kepada universiti. Keseluruhan. Lebih imbang lah semua tu. Jadi kita tahu orang ni jadi profesor, dia memang layak. Tapi kita rasa hormat. Terutama sekali profesor lah. Ya. Profesor kan, dia punya potential sebagai administrator, dia punya publication, dia punya teaching, dia punya supervision kan. Tapi you were not recommended by that board kan? No, I was chair kursi pengajian pedagogi. Saya jadi yang board ni, cerita sikit lah. Board membernya Ungku Aziz, dua profesor yang daripada tu, saya ingat the kind of faculty of perubatan ni, pergian, empat orang semuanya. Jadi saya ada dua orang yang dipanggil. Ni di advertise worldwide. Dan kebetulan tak ada orang minta, cuma dua orang je di antara kumpulan saya dengan saya. Kemudian saya tu, memang ini 79 ni. Cerita 79. Kebetulan saya punya thesis tu menang the best thesis in Chicago. Dianggap sebagai terbaik dan digunakan untuk World Bank sebagai untuk. Jadi itu kebetulan lah. Kemudian dia maklumat tu sampai kepada Universiti Malaya dan kepada ahli-ahli lain lah. Bila saya minta tu, jadi seolah-olah salah seorang daripada ni dia terima sebagai potential. Jadi kan dia ada potential selipan. Maka itu yang saya lepas tu saya prof belum lagi dalam Board dia. Board saya ingat 74, 75 baru. Itu saya tanya tu sebab saya nak tengok dari segi bandingan sekarang yang kita anggap sebagai dia perlu sekarang tak ada board tu kan? Dia tak tahu, saya tak tahu. Dia pakai nombor bilangan publication, ISL berapa, jadi terlalu sempit. Dan bergantung juga pada pilihan Vice Chancellor, recommendation dekan kan? Semua sekali tu. Yang susahnya Vice Chancellor boleh katakan lantikan politik. Kemudian dekan pun dipilih oleh Vice Chancellor. Dan head of department dipilih oleh dekan. Jadi penghabisannya semua dikontrol kan. Jadi berbeza lah dengan dulu. Itulah. Sebab tu kita sebagai pengalaman profesor ni, kita nak banding sikit lah zaman profesor berapa keadaan universiti. Dulu lebih saya rasa dulu lebih objektif. Objektif dengan kebolehan masing-masing kan, dari segi mengajar, dari segi publication dan sebagainya. Dan kemudian kita interview. Ya. Bila interview tu kita tahu macam mana. Betul-betul dia interview, dia detail dia tanya tu. Jadi dengan itu sebagai suasana universiti pada masa tu lebih bebas sikit lah. Ya. Sekarang ni seolah-olah universiti dan kaki tangannya macam government servant biasa. Government servant biasa. Jadi
tak memuaskan lah kan. Jadi tak ada nak katakan otonomi sebenarnya, tak ada kan. Jadi macam mana perkara kerajaan begitulah tangan universiti kan. Macam mana departmen begitulah universiti. Itulah. Itu sebab cerita-cerita Prof ni jadi satu, orang panggil satu kenangan, satu nostalgia universiti masa-masa zaman 60-an, 70-an, 80-an. Saya nak pindah sikit kepada NGO yang Profesor banyak terlibat. Boleh cerita sikit apa yang di antaranya lah yang NGO? Ya, apa ni yang macam dulu masa di universiti kan, lepas universiti tu dengan GPMS, apa ni Persatuan Bahasa Melayu kan. Kemudian apa ni sekarang ni pada masa tu dia untuk staff union. Staff union saya jadi setiausaha agung dan apa ni kemudian jadi timbalan juga, lama jadi setiausaha agung lah. Dan masa saya setiausaha agung dan Tengku Syamsul presiden kan, waktu itu kita banyak apa ni memperjuangkan tentang hak kebebasan dan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji dan menambahbaikkan apa ni syarat-syarat perkhidmatan. Dan banyak benda ni telah boleh berjaya. Kita capai kan. Dan apa kemudian apa ni saya jadi pengurusi Yayasan Semawang. Iyalah. Kemudian pengurusi apa ni Pusat Sejarah Rakyat. Yes. Jadi macam Yayasan Semawang tu banyak aktiviti yang berpusat pada Semawang kan. Jadi adalah kita mengadakan forum ke, syarahan ke, publication ke kan. Tapi hubungan Prof dengan Osman Nawang ni sangat karib. Sangat karib. Osman Nawang ni adalah puisi penulis, dia penjajah, sastrawan negara. Dia ni seorang yang lemah lembut, sentiasa senyum, tak pernah marah, dan apa orang suka dia. Sebab dia apa ni mesra dengan orang. Dan saya sebenarnya kenal dia masa dekat Universiti Melayu Singapura. Masa itu saya baru masuk, kemudian saya jadi setiausaha bahasa. Jadi saya selalu melawat ke Universiti Melayu. Dan dia di situ. Dan sebagai setiausaha bahasa saya jemput dia, Prismas, Ahmad Ismail kan, untuk berceramah lah. Di Singapura? Universiti? Itu mula saya dapat dia. Bahkan apa ni begitu rapat sekali kan, bila dia datang sini, dia pindah sini dan dia pindah sini kan. 20 bulan saya tinggal dengan dia kan. Dan bila saya nikah di rumah dia. Gitu. Sebab mak bapak saya tak dapat datang kan, dia dapat kan. Jadi memang rapat lah, semua rapat kan. Kerana selepas tu apabila Prof nak tubuhkan bersama Semawang, PENA bersama Semawang untuk Persatuan Penulis. Dia presiden, saya setiausaha. Dan apa ni dekat 6 tahun juga dia presiden. Kemudian kita baru orang lain masuk apa ni sekarang Husin kan, apa ni Husin tubuh PENA kemudian tubuh PENA. Tapi masa tu ditubuhkan PENA tu di Universiti Malaya mengikut Universiti Malaya. Dan mesyuarat pertama ke perubahan tu Abdurrahman Talib yang merasmikan. Yang datang untuk merasmikan. Buat di Fakulti A. Kuliah A, Fakulti Sastra. Itu sejarah tu dari segi sampai sekarang ni PENA memang masih hidup. Jadi itu satu asas tu telah dibina dulu, maknanya patut ditulis tentang perkembangan PENA dan sebagainya lah. Apa perjuangan PENA pada masa tu? Perjuangan pertama sekali
untuk apalah memperbanyakkan hasil-hasil sastra. Kedua, memperjuangkan ini copyright yang kita berjaya. Ya. So biasanya orang cetak buku dan sebagainya tak bayar copyright kepada penulis kan. Ya. Jadi kita dapat tetapkan bayar 10% kan? Wow. Yang ketiga, itulah kalau ada soal-soal kebajikan untuk penulis, kita bantulah kan. Banyak itu lah. Bahkan nak naikkan taraf sastra dan sastrawan lah. Ya. Itu satu hal yang masa tu saya masih lagi suka sangat sastra yang saya ikut. Satu yang orang kagum lah juga dengan penulis-penulis kita. Ya. Dengan itu pena ditubuhkan tu macam satu gabungan ataupun satu persatuan yang boleh mengangkat. Ya. Sebenarnya kegiatan penulisan dulu lebih baik daripada sekarang. Betul. Sekarang ni boleh katakan macam dah tak berdaya. Tak berdaya. Lepas tu kualiti pun kita baca macam umum sangat. Rendah. Dia tak ada isi tu tak begitu. Isi tak ada, dia punya bentuk pun tak indah kan. Jadi tak macam dulu lah kan. Jadi kalau sekarang ni yang baik sikit lah, cuma Samad Said. Ya. Jadi Samad Said ni boleh katakan tradisi asas 50 dengan seorang orang. Dia betul bukan zaman ini punya penulis. Zaman dulu punya penulis kan. Itulah satu yang agak ni saya rasa Prof rasa sekarang luntur sikit. Ya. Hal budaya dan sastra dan bahasa kita. Sastra tak diajar di universiti sekarang. Betul lah. Kan budak-budak bukan universiti, di sekolah. Di sekolah, kalau tanya siapa Osman Awang, yang muda-muda ni tak tahu siapa. Tanya siapa Christmas, dia tak tahu. Dia ingatkan Christmas. Itu biasa. Itu sayang. Jadi memang itu satu. Kemudian soal bahasa kan. Orang kan lebih penting soal bahasa Inggeris. Soal bahasa Melayu dah seorang. Memang. Jadi kalau soal bahasa tak dipentingkan, itu melibatkan juga soal sastra. So, jadi sampai sekarang makin menurun lah punya taraf kan. Saya pun anggap itu. Ini lagi satu penglibatan Prof dalam NGO antarabangsa. UNESCO, dan sebagainya lah. Cerita sikit tentang. Sebenarnya pelibatan dengan UNESCO dan ASCAP kan, bukan direct sebagai member. Tapi dia orang menjemput saya untuk sekurang-kurangnya dua perkara lah. Satu, jemput saya untuk memberi kuliah dan panduan terutama sekali pada sosiologi baru. Sosiologi baru. Di seluruh dunia kan. Itu pertama. Dan keduanya untuk menulis kertas kerja. Kertas kerja ni dibincangkan dalam forum ke dalam pertemuan kan. Dan memang memang ada tapi taklah begitu banyak. Banyak kan. Dan biasanya apa yang saya tulis saya akan terbitkan lah dalam jurnal dan sebagainya. Yang satu lagi jenis ialah di mana Profesor dilantik sebagai ahli untuk mengkaji lah jawatankuasa penyiasat misalnya the flight of displaced Muslims in Sri Lanka ataupun di ASEAN Muslim Activist Network, something like that. Sebenarnya memang ada dilantik oleh suatu badan di international lah untuk menyiasat plight of Muslims di Sri Lanka. Pada waktu itu Muslim di Sri Lanka sedang ditindas. Ditindas dan kita buat siasatan dan menemui lah banyak pihak dan buat laporan, dan laporan tu disubmit kepada United Nations. United Nations. Dan ada satu lagi badan yang kita beri, saya tak ingat
di mana kita ada buat siasatan juga. Ya. Kalau tak silap saya di sini ditulis sini laporan yang Muslim Activist Network betul, satu lagi di Jepun dengan Jepun. NGO Jepun hak asasi manusia tak? Ada betul. Ya, tak hak asasi ya. Hak asasi Hak manusia. asasi ya. Soal hak asasi ya kan. Yang banyak bincang itu memang di Jepun lah. Jepun, badan di Jepun yang mengangkat satu jawatan kuasa internasional lah kan. Ya. Saya salah seorang daripada yang Tentang masa depan lah sikit kalau saya nak jawab. Masa depan dari segi satu masa depan Universiti Malaya dan juga satu lagi masa depan negara lah kalau dapat. Nak jawab tak jawab tak apa. Komen kepada Profesor lah sebagai seorang yang telah melihat jauh dah pengalaman jauh dan masa depan ni macam mana agak 10 tahun lagi kan misalnya 5 tahun lagi. Universiti banyak kan, universiti private dan juga universiti kerajaan. Tapi prestasi Universiti Malaya boleh katakan masih baik berbanding dengan yang lain tu lah kan. Dan keduanya, saya rasa kalau betul-betul pimpinan iaitu Chancellor dan sebagainya dipilih di kalangan orang yang betul-betul tahu tentang universiti dan betul-betul mahu melihat taraf universiti yang tinggi, saya rasa okey. Dan ini memerlukan pemilihan bukan cara politik. Ya, artinya kita mesti ada search committee. Search committee yang tengok siapa yang betul-betul baik sebagai Naib Chancellor. Kalau kita ada Naib Chancellor yang good administrator, yang concern about standard of education university, saya rasa lebih baik. Lebih baik kan. Sekarang ni quite okey lah Universiti Malaya kan berbanding dengan yang lain kan. Dan tapi saya harap akan lebih baik kalau ada pimpinan yang baik. Dan universiti Chancellornya search committee, kemudian macam dekan bukan Naib Chancellor yang tentukan, tapi mesti pensyarah pilih. Satu ketika dulu itu berlaku kan, dan jadi head of department pun pensyarah department yang milih kan. Jadi dapat orang yang dipercayai lah oleh semua kan. Jadi boleh dapat kerjasama, dapat baiki department, dapat baiki faculty dan baiki universiti seluruhnya. So that should be the case lah. Tentang masa depan negara dengan pandemik ni sekarang keadaan tu. Sekarang kena pandemik 2 tahun dah, hampir 2 tahun. Teruk kita. Bukan saja ekonomi, bukan saja politik, pendidikan budak-budak. Betul. 2 tahun pendidikan tak tentu arah kan? Ya. Budak tak pergi sekolah, nak belajar melalui online, tak dapat. Jadi ini nak mengatasi nanti tak buat berapa lama lagi. Pasal pandemik ni belum selesai. Betul. Dan mungkin akan bertambah buruk. Betul. Kan? Jadi kalau 4-5 tahun itu banyak masa yang hilang kan? Jadi standard pendidikan dan kelulusan pun akan menurun. Itu kan? Salah satunya. Itu satu. Dan ekonomi saya tengok sekarang ni kan korupsi tu. Itu korupsi tu kan. Dan pemimpin sekarang lebih mementingkan diri daripada rakyat kan. Dan selagi ini berterusan kan, masa depan akan teruk gitu kan. Jadi kita hendakkan perubahan yang betul-betul lah. Di mana tak ada korupsi, di mana ada tak urus yang baik kan. Di mana misalnya dapat diatasi soal pendidikan dan ekonomi yang boleh menambahkan kebaikan kan. Jadi benda ni boleh buat berlaku. Boleh berlaku, tak boleh kan. Sama sekali di Malaysia memang boleh kan. Tapi satu perkara yang penting lagi ialah tentang soal ethnic relation. Ethnic relation. Ini pun satu yang macam merenggang kepada persepsi saya lah. Tak betul. Dan ini disebabkan oleh politik juga. Politik yang terlalu perkauman, keagamaan dan sebagainya. Jadi ini membimbangkan. Kalau misalnya soal ethnicity ini tak dapat diatasi dengan baik kan, masa depan pun akan tercemar, akan tergugat. Terima kasih banyaklah Prof. Ini saya hanya nak tunjuk kepada mereka yang
nak baca lagi tentang hal Profesor Syed Hussein Ali. Dia telah menulis memoir Perjuangan Politik Syed Hussein Ali. Ini sebuah buku yang jelas dan menarik, dan banyak isi dalamnya yang saya baca. Saya banyak yang kenangan manis pun ada terkejut pun ada banyak yang saya pelajari daripada buku ini. Ini salah satu buku. Dia menulis banyak buku. Mereka nak baca lagi, sila lihat di bawah Profesor Syed Hussein Ali, dan banyak bukunya. Boleh dibeli lah untuk nak dibaca sesuatu. Saya nak ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada pengurus dan juga kepada perpustakaan yang mengurus kita, yang merakamkan sesi ini. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.